termasuk juga pula tentang sunnah-sunnah puasa di bulan Ramadan. Maka surat 13. Sunnah-sunnah puasa yang pertama sekali lah sahur, makan sahur ya. Makan sahur ni adalah sunat hukumnya. Masuk waktu makan sahur, kita akan bincang masuk makan waktu sahur, apa dimakan ketika sahur, afdalnya waktu sahur ya. Masuk waktu sahur ialah lepas tengah malam. Kalau kita makan sebelum tengah malam tak nama sahur, tu namanya sapa, namanya mentong suka hati kau. Tetapi yang nak dapat fadilat sahur ialah lepas tengah malam. Jadi lepas tengah malam tu kita pastikan kita makan selepas pukul berapa? Lepas tengah malam pukul berapa? Lepas tengah malam tu pukul berapa? Betul. Yang nama tengah malam bukanlah 12 midnight. Bukan 12 tengah malam, itu istilah geografi, istilah kita. Tapi dalam istilah fiqah kalau sebut tengah malam ialah tengah malam pada hari itu, disebut malam syar'i. Iaitu apa? Maghrib pukul berapa, subuh pukul berapa, berapa jam bagi 2, itulah tengah malam. Cuba cek tengah malam ni pukul berapa. Tadi subuh pukul berapa? 6 berapa subuh? 6 berapa? Dan maghrib hari ni pukul maghrib malam ini maghrib pukul berapa, subuh pukul berapa? Cuba cek tengah malam ini pukul berapa. Maghrib pukul berapa malam ini, besok subuh pukul berapa. Tengah-tengahnya itulah tengah malam. Maghrib malam ni pukul berapa, subuh besok pukul berapa. Divide by 2 plus maghrib punya. Ya? Pukul berapa? Exactly. Satu berapa? 1.13. Tengah malam hari ni 1.13. 1.13 betul lebih kurang ya. Jadi kadang-kadang 12.20, kadang 1 lebih. Bergantung cepat lambatnya subuh dan maghrib ya, subuh dan maghrib, dan apa musim panas, musim sejuk, setengah-setengah negeri. Ini hari pada hari ini tengah malamnya 1.13 ya, jauh daripada 12 midnight, daripada 12 midnight ya. Dan negeri kita pun 12 midnightnya tu kita punya jam dah tak ikut syarak lagi. Kita punya dianjakkan 1 hour. Kita dah dianjakkan 1 hour. Nanti berapa dulu satu, kemudian masa saya kecil tahun 70-an dijadikan waktu dengan Sabah Sarawak jadikan sama. Jadi kita dah ada waktu dah anjak 1 jam. Dah anjak 1 jam. Jadi 12 pukul 12 kita, bagaimana zuhur kita pukul berapa tadi? 1.14 tengah malam kita pun. Dan zuhur tu tengah siang. Matahari tegak atas kepala. Tengah malam kita pun 1.13. Exactly 12 hours. Exactly 12 hours. Lebih kurangnya begitulah. Exactly begitu ya. Itu nama tengah malam. Jadi waktu sahur ialah tengah malam. Paling minimum sekali makan sahur ialah kalau minum walau seteguk air sekalipun. Walau minum seteguk air sekalipun, itu dah kira sahur. Dapat fadilah sahur. Jadi kalau yang ada orang malas ya, yang ada orang anak-anaknya disuruh sebelum tidur makan dulu, itu sahur malam. Jadi pagi tak payah bangun, kesian tidurnya tak kenyang. Sebelum tidur pukul 10, pukul 11 makan dulu. Itu namanya belum sahur. Kalau kita nak buat gitu sekalipun, kita malas lah, kita bilang aku lagi nak tidur daripada nak makan lah. Aku tak tahan ngantuk, aku tahan lapar. Kalau gitu, bangun tengah malam, pukul 2, pukul 3, minum seteguk air jadilah. Dapat fadilat sahur. Afdal makan sahur ialah apa? Dengan tamar. Jadi kita makan sahur paling afdal dengan tamar. Jangan kita makan macam-macam tapi tamar tak makan. Saya dalam bulan Ramadan, botol hari raya tu ambil satu, isikan tamar. Taruh atas meja senantiasa. Taruh atas meja. Dan tamar paling afdal tamar Madinah. Dan tamar Madinah paling afdal tamar ajwa, itu yang Nabi makan. Ya. Walau mahal sikit pun tapi afdal. Kalau tak dapat ajwa mahal, kita tak mampu beli, paling tidak 1 butir ajwa, 2 butir tamar biasa. Tapi kita makan ya. Baik. Makan sahur ya. Dan makan sahur
sunat mentakhirkan waktu sahur, tapi jangan sampai naik fajar. Kena raikan imsak ya. Imsak tu ada waktu imsak, bukan sembarang-sembarang ditaruh. Walaupun imsak masih boleh makan lagi, sayurianya diraikan stop sebelum imsak. Kenapa? Ditakuti kira kurang tepat. Ditakuti kita bikin jadual sembahyang, biasanya dah masuk waktu, dipasang waktu ihtiyat lagi. 1 degree perjalanan matahari. Dan 1 degree perjalanan matahari lebih kurang 4 minit, baru taruh waktu sembahyang sekian. Lepas itu ada pasang waktu imsak. Jadi dia sembahyang confirm dah dalam waktu. Mati dah 1 degree. Dah 1 degree. Jadi sayugianya walau kita di negeri mana sekalipun, kita raikan itu imsak. Takut kita tak pasti sama ada jadual itu dah plus waktu ihtiyat ataupun belum. Dan takut pulanya jam kita ni betul ke tak betul. Paling-paling tidak ya, paling-paling tidak kita raikan imsak itu paling-paling tidak 10-15 minit sebelum fajar dah stop makan ya. Jadi afdalnya sahur tu lewat tu macam mana? Kita dah makan, dah minum, dah makan dan minum, bersihkan mulut, setempat duduk sembahyang 2 rakaat, orang pun sembahyang, orang pun ubang subuh. Begitu ya, begitu. Jadi dapat steady, tak kalang kabut. Takut ya. Yang ada orang boleh tanya lately ni few people ada tanya sama saya, Ustaz, kita nak berhenti makan tu bila? Ketika awal bang ke ataupun akhir bang? Ada orang tanya tau. Sebab kita kalau sembahyang Allahu Akbar, kita terus sembahyang ke ataupun dah habis azan baru kita sembahyang? Dah habis azan kan? Jadi puasa pun dia akan mula bang kita mula puasa ataupun dah akhir azan baru kita mula puasa. Dalam arti kata tengah bang kita tengah kunyah, kita masih boleh telan lagi. Yang ada tahu orang punya pahaman, tengah bang dalam mulut kau telan ke penghabisan rezeki kau. Rezeki batal puasa kau ya. Tak boleh. Banyak orang tanya, bermakna kalau itu dalam masyarakat yang punya fahaman sebegitian ramai, kesian tak belajar hukum fiqah, tak tahu ya. Jadi kena waktu imsak tu sayugia kita raikan. Baik. Kemudian melambatkan sahur ini sangat membantu dari sudut psikologi dan sudut fizikal juga. Fizikal apa? Biar kita ni kalau kuat tak apa, kadang kita ni tak kuat. Puasa tu panjang. Kita kalau makan pukul 5 sampai pukul 6 petang kita masih strong. Kita dah letih sikit, tak lama dah buka. Kita makan pukul 2 pagi, nanti petang pukul 3 kita dah lembik, kita tak daya. Yang orang kan begitu kan, tak kuat. Dah lembik, dah kehausan. Pasal kau dah stop makan early, maka kau letih early. Jadi kalau stop makan lewat tu masih ada bekalan tenaga. Satu lagi ialah biar kita duduk sudut psikologi, jadi kita mengelakkan prakos. Tahu prakos? Dia buka dia sahur pukul 2. Bang subuh pukul 6. Dah bang subuh dia bangun, dia tengok bawah turung saji ada popiah 2 potong. Undi-undi 2 biji. Boleh makan tak? Dia tengok tadi kalau aku bangun ni boleh makan, umpamanya ya, boleh aku makan. Tapi kalau dia memang dah sahur pukul 5, ada baki pun bakilah, dia tak heran. Aku dah makan sampai the very last moment, aku dah dapat makan. Macam hantar orang pergi airport lah. Hantar kat pintu airport aja. Kan hantar sampai dia masuk pintu kaca, kita lambai sampai penghabisan aku nampak. Jadi kalau kita hantar kat luar saja, dia masuk dalam kenang-kenang, tak dapat tengok dia masih kat dalam, masih boleh jumpa. Kita kenang-kenang begitu. Ini sampai take fullest advantage of malam punya. Jadi kita dapat makan. Itu semua tu bantuan Allah untuk kita. Baik. Tadi kita bilang buka puasa awal waktu, sahur ujung waktu, haram puasa pada 1 hari bulan hari raya. Ini semua actually rasanya untuk siapa? Untuk kita ke untuk orang soleh? Agaknya orang soleh, kalau Allah Ta'ala tak katakan first Syawal haram puasa, agak-agak mereka puasa tak? Mereka puasa, mereka tak nak pisah Ramadan. Kalau kita pula tak dibilang first Syawal haram puasa, kita puasa tak? 15 Syawal pun tak puasa. Allah, begitu ya. Buka.
Tapi pasal Allah Ta'ala hendakkan orang-orang salih ni, Allah nak jamu mereka, Allah nak mereka makan, Allah Ta'ala nak mereka break the fast, Allah nak mereka happy, dijamu oleh Allah Ta'ala dengan juadah, maka haram puasa, maka mereka pun tak puasa, kita pun tumpang bersama. Buka awal, agaknya kalau tak bilang buka awal tu afdal, orang-orang salih buka awal ke lewat? Lewat, dia sembahyang maghrib dulu, ba'diyah dulu, sampai dah puas ibadat, baru mereka makan. Tapi Allah nak mereka, nak jamu mereka, nak mereka quench the thirst, nak hilang dahaga mereka, nak mereka fill stomach mereka. Maka buka awal waktu afdal. Kalau kita pulanya tak dibilang buka awal waktu afdal, pun kita awal waktu juga tak? Awal waktu juga. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala kasih awal waktu. Sahur pun, kalau tak bilang sahur ujung-ujung afdal, kita sahur ujung-ujung tak? Ujung-ujung juga nakkan take full advantage of peluang makan. Allah Ta'ala tu maha mengetahui psikologi hambanya. Jadi tak nampak kita punya berakus dengan orang alim punya beza. Jadi Allah Ta'ala kasih afdal ujung. Jadi orang alim pun ujung, kita pun ujung. Jadi macam sama. Padahal kalau tak bilang itu pun memang aku makan sampai penghabisan. Tak bilang buka awal pun memang aku nak buka awal. Allah Ta'ala akan beri, itu kemurahan Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Tidak pula untuk orang saleh buka awal, yang kurang saleh buka lewat. Siapa dalam Ramadan puasa sunatnya sekian banyak, boleh buka awal. Siapa dalam Ramadan puasa sunatnya kurang, sembahyang sunatnya kurang, bukanya kena lewat. Tak ada gitu ya. Semua sama rata Allah Ta'ala beri. Itu rahmat Allah Ta'ala ya, rahmat. Kita tumpang orang-orang saleh punya privilege. Itu kira privilege for orang-orang saleh tau. Tapi kita tumpang. Mereka diberi, kita pun dapat sama ya. Baik. Hasil sunah sahur walau dengan seteguk air atau sebiji tamar. Sabda baginda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana pada makan sahur tu ada barakah. Jadi jangan bilang, oh saya tak kisah, saya tak sahur pun kuat. Betul lah. Dulu masih muda kuat tau. Saya kalau tak sahur pun boleh kuat puasa. Sekarang sahur pun kadang tak kuat puasa. Allah ya. Jadi setakat makan sahur kerana dalam sahur ada barakah. Dan Nabi mengatakan ista'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar wa bil gailulati ala qiyamil lail. Minta tolong dengan makan pada waktu sahur supaya engkau kuat puasa, dan minta tolong dengan kau bertidur qailulah. Tidur qailulah tu makna tidur sejenak sebelum waktu zuhur. Lebih kurang half an hour, 1 hour sebelum zuhur tidur. Ini supaya kau kuat bangun malam. Jadi kalau nak kuat bangun malam, tidur sebelum zuhur, about half an hour begitu tidur. Nanti kita bangun malam kuat. Tapi jangan tidur siang kuat, tidur malam pun kuat. Dia tidur siang biar bangun malam kuat. Kita terbalik, kita ambil tidur siang kuat, tidur malam pun kuat. Itu makruh. Makruh orang tidur siang tapi tak bangun malam. Sangat makruh. Ya, sangat makruh. Baik. Dan Nabi sabda, tasaharu walau bijur'ati ma. Bersahurlah kamu walau dengan seteguk air. Jadi seteguk air ya. Nabi sebut lagi, ni'mas sahuril mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahur orang mukmin tamar. Jadi jangan tamar kita tak makan. Ya, jangan tamar kita tak makan. Selagi selagan kita makan, tamar tak makan. Sini pastikan, sini budak-budak sahur sini kan. Sini kan, pastikan di kantin ada siapkan tamar dan ada cikgu yang supervisor kan, ada cikgu supervisor. Ke dia makan sendiri. Ada cikgu supervisor. Baik kalau cikgu datang supervisor kan budak-budak ni tengok. Makan tamar, ambil tamar seorang 3 butir. Kasihkan tamar. Biasakan dekat tamar. Buka kan ada tamar yang diberikan juga kan. Sahur pun buka diberi tamar, budak-budak sini buka. Pandai-pandai. Dorang buka sendiri ke? Oh sendiri. Sahur pun buka sendiri. Oh, sini tak ada provide makan. Kantin lah. Kantin. Oh beli kat kantin. Malam pun kantin buka. Tamar cikgu kolek-kolek duit, hadiah budak-budak. Dapat pahala. Hadiah dapat pahala. Tak ada, saya kat rumah ada satu kotak boleh ambil, nanti kita kasih. Kasih kamar, cikgu-cikgu kasih. Pastikan cikgu-cikgu time buka ada yang supervise, time sahur ada yang supervise. Take turn. Melatihkan budak ini dapat pahala, ya. Baik. Baik. Sabda baginda, la yazalun nasu bi khairin ma ajalul futur
Wa akhirus sahur, senantiasalah manusia masih dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan buka dan mentakhirkan sahur. Ya, jadi mentakhirkan sahur, menyegerakan buka dalam kebaikan. Subhanallah, ini rahmat daripada Allah Ta'ala, betul-betul rahmat daripada Allah Ta'ala. Ya, puasa tu diberi keringanan bagi kita semua. Subhanallah, ya, ibadat puasa ni kita tengok serba-serbinya ibadat. Laparnya ada pahala, makannya pun ada pahala. Bukan hanya makannya ada pahala tau, makan cepat ada pahala, bukan makan lambat ada pahala. Makan dan makan cepat ada pahala buka, makan dan makan lambat lawat tu lebih pahala sahur. Subhanallah, betul rahmat daripada Allah Ta'ala, betul rahmat Allah Ta'ala. Ya. Kemudian menyegerakan berbuka manakala sudah yakin masuk matahari. Berbuka puasa dengan buah tamar atau benda-benda yang manis supaya segera memulihkan tenaga. Jika tidak didapati, maka dengan air atau dengan sesuatu yang belum dimasak seperti buah-buahan supaya menyejukkan perut. Jadi kita buka tamar manis, jadi kita dapat energi. Sebutir, 3 butir. Kita kalau buka tamar dapat 3 butir tu dah kira banyak lah. Kalau ke Hadramut tamar semangkuk tu seorang makan, kenyang, makan tamar aja kenyang. Subhanallah, kira full meal makan tamar, makan tamar aja kenyang. Seorang semangkuk mangkuk besar lah, mangkuk kecil tu seorang semangkuk kalau makan tamar. Dia orang sana memang makanan untuk buka dan cukup tu. Kita tak makan apa, makan itu, makan bubur sikit aja, mantap perut terus. Subhanallah, kita teranglah gitu. Jadi tak payah beli laksa, tak payah beli burger, tak payah beli roti john, semuanya. Roti makanan Nabi kita tak makan, roti john kita pergi makan. Allah, begitu. Jadi kita buka, kalau tak ada tamar, makan apa-apa yang manis yang belum kena api seperti buah-buahan. Kalau tak ada, air sejuk saja. Jangan yang sudah dimasak, seperti agar-agar, seperti buah dalam tin, buah lychee, semua tu dah masak kan. Seperti air sirap, kan dah masak. Sirap tu kan dah diproses, dikilang kan. Plain water semua. Kenapa? Perut kita panas dah puasa, kita minum benda yang belum kena api, dipukul panas ya. Afdalnya begitu. Jadi tak ada tamar, makan buah-buahan, apa-apa sajalah buah-buahan ya, makan buah-buahan. Baik. Kemudian membaca doa yang diajar oleh Nabi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya, baca doa ini bila sesudah makan, bukan tengah nak ngadap Allahumma laka sumtu. Itu salah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, kerana-Mu aku telah berpuasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dan kepada Engkau kami beriman, dan atas rezeki-Mu kami telah makan. Belum makan pun? Itu doa lepas makan, dapat makan. Habis nak makan baca apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana makan. Dan ketika bang saja apa kita bilang? Doa. Sebelum kita makan, doa apa minta? Doa. Minta macam-macam minta, tak ditolak doa ketika berbuka puasa. Kemudian makanlah, kita makan, kemudian pas makan baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Sangat perlu bagi orang yang berbuka itu memerhatikan akan apa yang dimakan untuk berbuka, supaya jangan ia berbuka kecuali dengan yang halal, dan seberapa daya elakkanlah daripada yang syubhat sekalipun. Ya. Jadi pastikan jangan buka kecuali yang halal sahaja. Jadi ingat ya, bulan puasa ni tolong jangan masak kari babi, jangan masak rendang katak, tak boleh, tak halal ya. Bilang kari babi ketawa konon, tapi kari rasuah hari-hari kau masak. Gelegak perut anak isteri makan kari rasuah, makan rendang tipu. Kadang-kadang orang makan rasuah ni tak tahu malu. Wallet tu penuh kembung dengan duit rasuah. Kalau awak rasuah sangatlah ya, bulan puasa jangan belanja untuk anak isteri awak. Makan sendiri kenyang-kenyang lah, biar awak masuk neraka seorang. Kesian anak isteri awak. Kesian dah makan rasuah, bawa balik anak isteri puasa-puasa kasih makan duit rasuah. Awak nak makan sangat, awak suka sangat neraka, awak makan sendiri. Jangan kasih anak isteri awak, kesian mereka. Kesian. Ada hati tahu, tak tahu malu. Dahlah minta rasuah, minta duit orang. Walletnya kembung dengan duit rasuah.
Pergi pasar raya, cari ada halal tak? Ada halal. Tak payah kau beli babi sudah. Kau makan pun bagi pun pakai duit haram, lagi tu makan ada hati cari yang halal pulanya. Cari halal konon. Yang duit kau tu kau beli halal macam mana disembelih oleh mufti sekalipun untuk kau tak halal pasal kau beli duit haram. Ada hati. Ada hati. Apa dah makan duit rasuah, datang pergi pasar raya nak cari produk halal konon. Ada halal tak? Ada halal. Ini kod number ni, kod number. Duit engkau punya kod number tu rasuah punya kod number. Na'udzubillah min zalik ya. Jangan ya bawa. Dan bulan puasa jangan kerja curi tulang. Jangan kerja curi tulang. Biar kita dalam company, biar extra time kita kerja, less overtime you claim. Biar apa kita punya kerja tu kalau kita kerja pukul sekian, curi tulang berapa minit haram. Curi tulang berapa minit. Masuk office patut pukul 8. Kita datang pukul 8 punch card. Tepat, tak pernah miss. Tapi jalan linggang. 8.10 baru masuk cubicle. 8.15 baru buka file. 15 minit curi tulang. Waktu balik pukul 5. 4.45 dah intray dah tak tengok lagi. 4.50 dah pergi toilet betulkan jambul apa semua. 4.55 dah standby beratur untuk punch card. Pukul 5 tepat-tepat keluar. Kalau terlambat beratur 5-3 minit pun pada dia rugi rasa dia. Allah, curi tulang tak boleh ya. Rajin-rajinlah do some overtime without claiming overtime. Do extra time without claiming overtime. Rajin-rajin biar hasil. Kalau orang bilang bodoh lah kau ni, on sangatlah. Aku on, tapi aku nak anak isteri aku halal semata-mata. Kalau jadi cikgu, adakan extra time, datang tengok-tengok budak-budak, tengok-tengok apa semua, begitu ya. Dapat extra kerja extra without claiming overtime. Claim overtime 4 hours, claim sign 4 hours. Double pay kalau weekend kan, double pay. Tapi kau punya kerja double ke tidak? Dari itu kau punya betul 4 hours kau claim kau betul-betul kerja 4 hours ke tidak? Hati-hati ya. Kita bukan hanya dalam mahkamah dunia saja, daripada Kementerian Pekerjaan punya boleh, Kementerian Buruh punya boleh tuntut, tetapi Allah punya mahkamah lebih kita takut. Jadi kena hati-hati ya. Jadi jangan bawa yang subhat-subhat. Maka pastikan yang halal belaka. Macam mana nak pastikan halal? Seberapa daya masak sendiri ya. Tak maaf, saya nak terus teranglah ya. Saya nak iklan. Kita kalau bulan puasa banyak orang kasih kita buka puasa juadah. Saya minta tolong banyak-banyak ya. Kalau awak nak kasih saya juadah, saya terima. Terima kasih, alhamdulillah. Saya suka nak makan. Tapi tolong yang awak masak sendiri ya. Kalau awak jangan beli kat kedai catering mana punya ke apa, awak hantar kita sebungkus 2 bungkus. Saya harap itu daripada awak datang, kita tak payah tanya ni catering daripada apa semua. Sebab kita bulan puasa kita tak beli makanan luar. Bulan puasa tak bagus beli makanan luar. Seberapa daya masak sendiri. Jadi kalau tuan-tuan kalau sukalah nak hantar munjung yang masak sendiri ya, bukan yang order punya ya. Masak sendiri. Kalau anda order pun kita tanggungkan, awak pastikan yang awak order tu daripada orang yang bertanggungjawab. Sekarang daging dan ayam pun kita bimbang. Al-maklum kadang-kadang orang masak sambal goreng kanguru. Kita takutlah termakan kan Jadi pastikan yang halal belaka. Jangan beli makan di luar, tak afdal. Biar nasi putih telur goreng dengan sambal, tapi buat sendiri, isteri anda yang tumbuk sendiri, itu jauh lebih afdal, yakin halalnya, daripada anda beli yang di luar tapi anda bimbang, tak tahu ini macam mana. Kalau perlu sangat beli dari luar dekat bazar Ramadan kapal, bukan hanya tengok enak tak enaknya, menyelera tak menyelerakannya, tapi tengok yang jualnya itu, yang menjualnya itu nampak tanda-tanda orang bertakwa ataupun tidak. Akak dengan merebang rambut. Saya cakap gini, how many years kadang orang komen dalam internet, oh ustaz ni very judgmental, ustaz ni very like to judge the book by the cover. Yes, kos covernya aku tengok kau merebang, takkan aku nak tanya kau sembahyang malam ke tidak? Tak payah. Aku tengok zahir, nampak kau sopan santun, kan tengok zahir. Pasal ini Nabi aku punya guide. Nabi bilang jangan makan kecuali makanan orang bertakwa.
dan jangan makan makanan kau kecuali orang yang bertakwa. Begitu ya. Nabi punya guide. Jadi aku tengok kau merebang gitu, takkan aku nak recommend beli kedai kau. Kau nak kau pakai tutup aurat, jadi tak payah aku recommend. Rasulullah recommend makan kedai kau. Begitu ya. Jadi tengok, kalau perlu sangat beli di bazar pun tengok, perlu beli di luar tengok macam mana. Tapi kalau di Batu Pahat kebanyakannya yang jual di warung-warung semua tu semua kita tengok lah ya. Kita tengok kebanyakannya kalau yang memang kedai warung dia yang tetap punya selalu ada tu, kita tahu ini fulan siapa, dia ambil bekalan mana, kita tahu. Kita banyak tak gitu bimbang. Pasal macam akak-akak kita jugalah. Macam akak kita, macam abang kita juga punya cara masakan. Kita mantap hati, mantap hati. Yang kita bimbang, yang kita tak kenal siapa dia punya penjual dia tu. Kita tak tahu. Must be very selective. Dalam bulan puasa ekstra. Biar masak sendiri tak apa. Simple pun tak apa ya. Baik. Perlu juga perhatikan dengan siapa dan di mana dia berbuka, supaya janganlah hendaknya saat yang penuh rahmat dan dimakbulkan doa padanya ini ia berada di tempat yang tidak selayaknya dan bercampur gaul dengan pergaulan yang tidak selayaknya juga ya. Jadi hendaklah orang berpuasa, ini saya tukil pada kalam Imam Haddad ya. Dia tukil pada kalam ulama, hendaklah orang berpuasa sangat-sangat prihatin dengan siapa dia buka, di mana dia buka. Dengan siapa dia buka? Buka dengan orang alim, buka dengan orang miskin. Dengan siapa dia buka? Buka dengan family. Di mana dia buka? Paling afdal tempat berbuka ialah di rumah sendiri. Paling afdal di rumah sendiri. Kenapa? Tidak kita bercampur gaul kecuali dengan anak isteri kita yang kita lihat. Anak isteri kita. Tapi hati-hati kalau awak orang muda-muda, anak isteri. Tapi kalau orang dah tutup macam saya, dah ada menantu-menantu ramai, tak boleh campur dia. Menantu-menantu laki-laki, menantu perempuan tak boleh campur. Dia bukan mahram. Tak boleh makan satu meja. Jantan satu side, perempuan satu side. Bapa mentua, mak mentua boleh sekejap anak jantan, sekejap anak perempuan. Sebab apa? Ini anak perempuan dengan menantu perempuan. Ini anak laki-laki dengan menantu laki-laki. Sebab ipar dua tak boleh campur. Makan satu meja. Kita pada kita family. No, actually it cannot. Actually cannot ya. Anak menantu jantan dengan anak perempuan kita tak boleh. Kan bukan mahram. Ya. Habis apa? Menantu perempuan kita dengan menantu jantan kita biras. Kan tak boleh. Jadi meja kau jadi tempat campur gaul jantan perempuan pulanya. Tak makan kat luar, kat rumah kau jadi macam-macam dosa. Kalau kumpul semua-semua menantu-menantu semua kumpul separate. Laki-laki saji sini, perempuan saji sini. Separate, jangan makan together. Ingat, ingat kena begitu. Lepas tu buka kat rumah sendiri, kita senang, kita boleh organize ya. Kenapa kena waktu buka ni, di mana kita kena jaga? Kerana pada waktu buka ni waktu kabul doa. Pada waktu buka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tadi semuanya haram, tak boleh makan. Sekarang semuanya halal. Allah Ta'ala kembalikan halal. Pada waktu itu Nabi mengatakan bagi orang puasa lisaimin farhatan. Bagi orang puasa dua kegembiraan. Gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Gembira ketika berbuka itulah buka harian dan waktu maghrib dan juga pada hari raya. Dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya, mendapat pengampunan, dapat keredaan ya. Gembira. Jadi gembira itu rahmat daripada Allah. Doa dikabulkan. Yang Nabi mengatakan kalau orang punting puasa, tak puasa, dia qada seumur hidup pun tak dapat pahalanya, maka dikira dia ditiklah sebagai orang berpuasa tu bila? Waktu berbuka. Sah, selamat puasanya, sempurna puasanya. Yang apa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa tu untuk aku saja menggajarinya. Bila dapat ganjarannya itu? Bila dikira layak pada ganjaran itu? Pada waktu berbuka. Bermakna dah selamat tunaikan puasa. Ketika itu dia berada di food court. Ketika itu dia berada di kedai-kedai makan. Situ campur jantan perempuan. Situ ada orang gerembang rambut. Di situ ada apa, muzik berkumandang. Tak sayur dia. Jadi bulan puasa, ibu jangan masak ya, nanti malam ayah ajak pergi makan restoran 5 bintang. Sorry lah, 5 matahari pun tak boleh. 5 bulan pun tak boleh 5 matahari. Ini 5 bintang, bintang kecil ya. 5 bintang aja dah macam lah besar sangat. Ayah 5 bintang. 5 matahari pun tak boleh. Bulan puasa janganlah. Biar kat rumah walau hanya 1 bintang saja. Di rumah, padahal itulah bintang yang gemerlapan di rumah kita. Ya, itulah bintang gemerlapan di rumah kita. Bulan puasa, hari raya seperti kau lah. Hari raya. Tapi bulan puasa kena ekstra cermat. Dan jangan makan kecuali yang halal belaka. Baik. Kita sebut yang halal dulu, nanti kita tengok berapa banyak nak makan. Semua hal lewal buka kita nak sebut dahulu.
yang halal belaka. Termasuk yang pasti halal, sebab itu buka paling afdal di rumah sendiri. Kemudian kedua di rumah Allah, di masjid. Kenapa tidak di masjid afdal? Sebab di masjid, walaupun masjid pun sekarang bukan dia masak tau. Dulu pengelola masjid rewang masak tau. Sekarang pun dia order catering. Tak dapat yakin sebagaimana di rumah. Tak seyakin sebagaimana di rumah, ya. Bukan kita bilang masjid memang tidak halal, tapi kalau di rumah kan terlebih awak tahu kan, terlebih terpelihara. Baik, dan itu di masjid awak tak boleh tambah walau sedikit ekstra. Sedap macam mana pun, bang tambah sikit boleh bang mi goreng? Tak boleh. Boleh, apa salahnya ditambahkan 1 sendok. Last person kurang 1 sendok, awak dah ambil hak dia. Kat masjid berapa dia beri, makan, itu saja, tak boleh ekstra. Tak boleh ekstra, ya. Dan kena lagi makan yang ditakuti ialah apa? Kalau kita pergi hidang, makan hidang tempat orang jemput makan. Jemput hidang orang makan, ya, orang jemput hidang makan, kita nak sebut tentang halalnya, nanti kita nak sebut segeranya, kemudian kita nak sebut tentang apa? Kita bilang apa tadi? Segeranya dan jumlah makannya. 3 perkara, ya. Sekarang kita nak sebut tentang halalnya dulu, ya. Halalnya, segeranya, dan apa tadi? Jumlah, kuantiti makannya. Baik, kita sebut halalnya. Pastikan kalau kita buka dalam grup, dalam hidang, orang jemput hidang, jemput hidang, dia taruh 1 talam, ada epok-epok 6 biji. 1 talam 4 orang. 1 orang makan epok-epok boleh berapa maknanya? 1,5. 1,5 kan? 1,5. Mentang-mentang awak suka, saya memang suka ni. Asyik awak aja suka. Orang ni tak suka ke? Tak boleh. Awak dah makan awak punya portion, yang lain awak tinggal. Tinggal lagi 2. Seorang dah makan 1, tinggal lagi 2. Suka nak, ambil patahkan. Kalau kau nak patah-patah ambil semua, sudahlah, tak apa. Boleh ya saya makan ni, saya suka ni. Baru boleh. Tak boleh tentang saya suka ni, tak boleh. Begitu juga dalam satu hidang ada taruh anggur, 1 gugus anggur. Tentang awak suka asyik tangan awak aja. Tangan orang pun nak makan jugalah. Sebab begitu, ya. Tak boleh. Itu. Makan nasi ambeng. Depan awak ada banyak rendang. Depan dia semua dapat urap. Kalau dia asyik makan urap, awak makan rendang. Tak boleh, kena agihkan. Kita makan dengan kiai-kiai kan, nanti dia bagikan. Biar adil. Jangan itu, ya. Jangan. Satu lagi. Ini bukan kita nak berkira, ya, takut termakan hak orang, Kadang-kadang orang tak terima. Terima tak terima, kau jangan makan. Kau jangan makan hak orang. Tak boleh, berdosa. Kita makan dengan kawan-kawan buka puasa. Kerja, ya. Orang kerja second shift, buka nanti orang kumpul nak makan tahu, dia bawa bekal dia. Buka dalam satu office ada dalam 10-12 orang. Dia makan, dia bawa nasi, dia punya portion, dia bawa undi-undi 3 biji. Kau 3 biji itu hanya untuk siapa? Untuk dia ke untuk orang? Untuk sendiri kan? Kau jangan jamah kalau dia tak pelawa. Pelokit tau. Buka ramai-ramai bawa undi-undi 3 biji. Aku sengaja. Wah sedap ni, kau cukup. Haram. Kecuali kau tahu hati budi kawan kau. Kalau kau tak makan, dia bising. Apalah kau ni nak tunggu orang pelawa-pelawa, aku bawa 3 je. Makan-makanlah sama-sama. Kita dah tahu kalau kita tak makan dia punya, dia marah. Yang orang gitu tahu. Boleh. Kalau tak tahu, jangan. Haram je. Haram. Tu tadi buka di masjid, dia tak tambah. Tak boleh. Semua tu. Nak kena sehalal mungkinnya, ya. Mungkin. Isteri kita yang masak kat rumah, kita tahu. Ni puasa, ya. Makan terus jadi darah daging, ya. Perut kita dah lapar. Kita makan terus jadi darah daging. Kalau termakan yang haram, tak terima puasa kau. Tak terima tarawih kau nanti. Sebab makan yang haram, ya. Dan puasa elakkan makan yang haram. Of course kita bilang tadi paling tak boleh masak apa? Kari rasuah, rendang judi, tak boleh, ya. Tak boleh masak, ya. Kalau kita cakap makan haram, masak rendang babi, dia ketawa. Rendang babi ketawa konon, ya. Rendang rasuah hari-hari kau masak. Kesian tu orang kalau suaminya rasuah gitu, kesian. Bini jangan suka, ya, dia kasih gelang banyak, kereta besar. Kau tahu gaji suami kau berapa, atau dia bawa balik lebih daripada berapa, kau kena tahu, ya. Kau kena berlindung. Abang jangan ambil rasuah, bang, ya. Abang jangan ambil rasuah. Jangan suka dapat
apa kemewahan, tapi daripada wang haram. Jangan ya, jangan gelap mata ya. Yang ada kerja-kerja dekat sekolah saja, admin. Orang hantar alat tulis nak award tu company mana. Itu pun nak ambil makan juga. Awak hantar sini, saya award to your company, tapi bahagian saya mesti ada. Astagfirullah, dengan anak murid kau punya duit pensil pun kau nak ambil 10 sen 20 sen. Itu namanya kan ambil 10 sen 20 sen. Apa punya cikgu tu, apa punya staff tu yang ada kerja sekolah pun kan bahagian admin, tukang ngurus beli sekolah. Itu pun dia nak makan pun ada juga tahu. Katanya lah. Tak tahu negeri sini ada ke tidak. Di negeri Kongo mungkin ada tahu. Negeri Kongo ke negeri Fiji mungkin ada. Agaknya lah. Agaknya. Jangan kat sini ada sudahlah. Rasanya macam tak ada ya. Begitu ya. Tak boleh, jangan ya, rasuah-rasuah ni semua tak bagus ya. Baik. Itu tadi kita sebut tentang halalnya dengan pasti ya, dengan pasti. Habis kemudian kita sebut tentang apa yang kedua tadi kita nak beritakan? Segera. Segeranya tu apa yang dikatakan masuk dengan segera? Awak semua waktu bang, semua kebanyakan orang lumrahnya semua kat meja makan kan. Ana sejadah, bang nak sembahyang dulu, doa, tasbih, amboi alimnya. Dah habis sembahyang ba'diyah semua baru ana makan. Tak apa, ana bersujud dulu. Amboi alim. Yang satu pula, saya pula tak tahan, saya lapar. Bang aja saya dah makan tamar, saya makan bubur, makan apa, full meal lah, full meal. Full meal saya makan. Lepas tu baru saya sembahyang, agak lambat sikit dalam 15-20 minutes saya sembahyang. Awak ni, saya ambil jalan tengah. Bang saya makan tamar, saya minum air. Kemudian saya sembahyang. Lepas sembahyang baru saya makan, dah menunaikan kewajipan. Mana paling afdal? A, B atau C? Mana paling afdal? Tak dengar? Ya? Yang tengah-tengah. Ada jawapan lain? B paling afdal, bukan C ya. Bukan C. Why? Kenapa tidak makan sikit dulu? Nombor satu, kerana ikut Rasulullah. Jangan ikut suka kau. Yang kan kau pandai sangat. Rasulullah makan dulu full meal. Dan full meal pun bukan full table. Full meal, full stomach, bukan full table. Full meal, kau faham lah. Full meal tu tamar, bubur semangkuk ke nasi sepinggan, dan sekat 10-15 minit pun cara makan kan tak banyak, tak lama makan ya, makan full meal. Nombor satu, kerana Nabi makan dahulu sebelum sembahyang. Nombor dua, kerana hadis Nabi menyebutkan kalau datang asya dan isya, dahulukan asya. Asya is dinner, isya is sembahyang malam. Maghrib dikira sebagai isya, dan buka disebut sebagai asya. Baik. Dan lagi kerana yang nama sembahyang tu perlu khusyuk. Boleh ke kau khusyuk? Kau dah 18 jam tak makan, sekarang dah boleh makan, baru makan tamar, ni ada laksa, ni ada jemput-jemput, ada burger, ada roti kirai, ada apa semua. Kau sembahyang, dia manggil. Boleh kau khusyuk? Tengah sembahyang pulaknya budak-budak gini, lompat-lompat. Kan tumpah kan? Mak belum makan tu, kan habis. Agak boleh tak berdebar. Tengah sembahyang tahu apa habis, apa tumpah, laju dia punya sembahyang. Betul tak? Kalau bang aku tengok ada setengah-setengah tempat bila dia, kalau bang punyalah sedap, nak kasih bang dia simple bulan puasa. Simple aja bang dia. Pasal dia nak segera makan. Pasal nak segera makan. Imam dia pun kalau yang begitu, jangan dia. Sembahyang perlu khusyuk. Especially kalau kat tempat umum, jangan kau buat nombor 3 tu. Kesian. Orang tidak singgah sembahyang di masjid kecuali pasal dia lambat. Dia tak dapat balik ya. Dia lambat, kadang-kadang dia singgah naik motor, dia sembahyang maghrib, dia tumpang buka. Kemudian tumpang buka, dia dah nampak ada lauk, ada nasi, ada apa semua. Kasih tamar aja. Lepas sembahyang maghrib, dia tak duduk makan tau. Dia nak kejar waktu, nak sembahyang tarawih, terus balik rumah dia. Tapi kalau kau hidang tadi, dia makan jugalah, kan dah hidang dah makan. Satu lagi, kadang kita orang buat ceramah sebelum buka puasa pun setengah tempat begitu. Aku dah nampak nasi biryani dia dah bau pun. Bang dikasih makan tamar, minum air saja. Lepas itu kita tak tunggu, aku nak ada tarawih, aku nak tempat lain. Tak mahal, perut kosong kita jalan. Tak bagus. Kalau tempat umum jangan. Rumah kau nak bikin tu pun tak afdal. Tempat umum hak orang ramai. Kau tak boleh tahan ikut kau punya selera. Banyak orang tak faham. Banyak orang kan nombor 3 afdal ya. Kan nombor 3 afdal. Tak bagus. Ikut apa Rasulullah.
Dulu Habib Abdullah Adufi marah kalau orang kamat cepat-cepat. Nanti orang habis makan baru kamat. Kalau Bilal nak kamat cepat-cepat dia marah. Orang dah makan 20 minutes kalau Masjid Sultan dulu. Siapa tak nak segera dia sembahyang sendiri. Kita kena raih dan ada protokol. Dan dalam maghrib kalau kita sembahyang terlewat sedikit lantaran buka puasa masih tetap dapat waktu fadilat. Tak lari kerana buka puasa tak menjadi apa. Boleh juga. Boleh ya. Begitu. Jadi paling afdal yang makan full meal. Ingat, full meal, not full table. Full meal, kadar yang menghasilkan khusyuk. Baik, sekarang the quantity of food that you nak makan. Jumlah berapa banyak nak makan. Lapar adalah satu hikmah yang besar. Lantaran lapar, jiwa kita halus. Jiwa kita hening. Kita kau tengok kita penawar bagi hati kita 10 fadilat lantaran lapar. Jiwa kita halus, ibadat kita cergas, otak kita cerdas, hati kita jadi ikhlas, sembahyang jadi tak malas, semuanya dalam kerana lapar. Kita dah dapat tahu sepanjang hari kita lapar dah dapat. Maghrib maka tidaklah kau makan kecuali sebagai ambil fuel untuk kuatkan sembahyang malam. Tetapi tidak dengan kau makan fill up everything, luput kau punya fadilat lapar tadi. Luput kau punya fadilat lapar. Unik sembahyang malam Ramadan istimewa. Sehingga Nabi sebut man qama ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa sembahyang malam dengan penuh keimanan dan penghayatan. Maksud nak sembahyang penghayatan itu pun masuk sembahyang tak dengan perut penuh. Tidak dengan perut senak. Itu pun masuk dalam penghayatan sembahyang. Jadi sembahyang penghayatan dengan tenang, dengan rehat, dengan jiwa yang tenang. Maka kita makan hanya setakat ambil fuel untuk cukupkan kita punya energi untuk sembahyang malam sahaja. Tidak lebih daripada itu. Maka sayuginya Imam Haddad mengatakan sayugi orang buka makan lesser than normal. Dia dah lapar satu hari lesser normal. Yes. That should be the healthy way. Perut kau dah kecil, tiba-tiba kau makan as per normal, kembang balik. Tak bagus. Perut kau dah kecil, benda sikit tu cukup sekarang. Kau jangan ingatkan perut kau macam biasa. Perut kau macam biasa, dia makan banyak. Sekarang dah berapa belas jam dia dah kecut. Makan kecil dah cukup kenyang lah untuk dia. Makan kecil dah cukup kenyang untuk dia, dan sedikit tu sebetulnya untuk energi sedikit dah cukup. Ya. Dan untuk mengenyangkan pun sedikit dah kenyang kerana perut kau dah kecut. Perut kau dah kecut, ya. Isi untuk boleh malam, jangan sampai isi penuh. Jadi kalau kita buka, nanti kita akan tengok ya, biarlah orang berpuasa ni bersederhana dalam serba-serbinya. Yang dimakan, yang dipakai, yang dilihat, yang didengar, semuanya serba sederhana. Makan sederhana. Saya cadang bulan puasa khususnya kaum bapa. Kalau perempuan susah, kadang-kadang laki dia nak lebih, laki dia perakus. Bini dia nak masak sikit, laki dia pula awak ni malas bulan puasa pulanya ya. Begitu. Nanti diugut nak kahwin lagi lah umpamanya lah ya. Kalau suami senang, awak bilang sama orang rumah. Ustaz dah bilang jangan masak banyak-banyak. Alah bang, kesian awak puasa. Tak apa, kita puasa rohani. Awak suami yang kendalikan rumah tangga, bilang isteri kita bulan puasa kita nak puasa rohani. Puasa rohani. Itu apa? Satu hari satu lauk cukup. Kenapa nak bersederhana? Ini hari nasi putih dengan kari ayam. Cukuplah, kan ada lazat. Besok nasi putih dengan asam pedas. Besok nasi dengan apa-apalah. Satu hari satu lauk cukup. Cuba bersederhana. Dan the amount yang you cedok sebagaimana biasa, sendok macam mana biasa, kurangkan satu sudu saja. Kurangkan satu sudu saja. Tapi jangan pelicit, jangan main mengelat. Nak kurangkan satu sudu tapi biasa cedok 3 sendok, hari ni awak cedok 5 sendok, kurangkan satu sudu. Jangan. Biasa cedok sebagaimana biasa, cedok macam mana biasa, kurangkan satu sudu saja. Jadi dapat fadilat mengurangkan. Satu hari satu lauk. Tengok nanti sembahyang tarawih kita macam mana. Dapat khusyuk, dapat ingat dosa kita. Kadang boleh nangis dalam sembahyang tarawih kita. Nanti dah boleh nangis sembahyang tarawih kita. Hati lain. Nanti besok kau puasa hasil daripada tarawih tadi malam, besok puasa lagi penghayatan, sedih, insaf, hibah hati kita, seronok dapat Ramadan. Macam-macam kecamuk perasaan ni. Macam kecamuk. Nanti dengan puasa yang begitu, buka sikit lagi, malam tarawih lagi. Manakan tidak sampai malam 21 fana. Cerita Aisyah mengatakan Rasulullah tak kenal kami, kami tak kenal Rasulullah.
hanya ingatkan Allah saja. Allah maj'alna minhum, ya Allah, jadikan kami seperti mereka, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, dapatkanlah kami puasa yang membangkitkan kerohanian kami, menyucikan kerohanian kami. Ampunkan dosa kami menjelang Ramadan, ya Allah. Dosa telanjur kami, jahat kami, ceroboh kami, jijik kami, jelek kami. Ampun ya Allah, ampun ya Allah, ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, maha luas rahmat-Mu ya Allah. Jangan Kau halang rahmat daripada pihak-Mu lantaran dosa daripada pihak kami. Jangan Kau larang, jangan Kau halang kebaikan dari pihak-Mu lantaran jelek daripada pihak kami. Ya wahai Tuhan Maha Pengasih, wahai Tuhan Maha Penyayang, wahai Tuhan Pengampun, sucikanlah kami menjelang Ramadan ini ya Allah, sehingga dapat kami masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan sebagai hamba-Mu yang taat dan patuh dan tunduk kepada-Mu ya Karim. Kami mohon bantuan daripada-Mu ya Karim. Kami tobat daripada segala kesalahan kami ya Allah. Kami menyesal atas kebodohan kami ya Karim. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga kita dibantu oleh Allah Ta'ala. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makan sikit, jangan makan banyak. Makan sikit. Kita perlukan kerohanian itu ya. Kau tak tengok kereta lomba? Kereta lomba racing. Tengok kereta lomba racing. Kereta lomba tu, dia punya tangki dia besar ke kecil? Kecil. Setiap kali pusing, mesti dia berhentikan nanti isi minyak kan. Kenapa dia tak isi besar-besar? Kan senang. Besar-besar berat. Kereta pasal minyak dia pakai kadar perlu. Untuk satu pusingan, dua pusingan aja, berapa minyak dia pakai? Sikit aja kan. Boleh laju tak? Boleh pecut. Begitulah. Begitu. Sikit kadar perlu aja. Kadar perlu saja. Makan sikit. Nanti sahur makan sikit. Malam pun sikit lagi makan. Kalau lepas tarawih nak makan sikit lagi ya. Kadar perlu. Kadar perlu. Need the energy, makan sikit buka. Dapat energy, malam itu lagi. Betul ya. Jadi dapat ibadat dengan lazatnya. Ya, cuba kali ini kita rasakan Ramadan yang kerohanian, bukan Ramadan yang untuk jamu selera. Kalau Hadramaut ya, kota Tarim itu ya. Kota Sayun ada juga tahu orang jual roti, jual martabak pun juga. Tarim tak ada apa tahu. Satu keping epok-epok pun tak ada tahu. Kalau pergi Tarim kita tak makan, tak ada jumpa lah epok-epok semua kat situ ya. Semua home cook. Kedai roti pun tutup tahu. Kedai roti pun tutup. Ingatkan kita raya first day saya di Ramadan di sana. First day Ramadan di sana, masak kari ayam lah. Orang rumah nak beli roti makan itu. Kedai roti tutup. Dia bilang, kita kedai roti semua tutup. Lepas raya puasa 6 baru buka. Ada satu orang out of Tarim, orang Sana'a, datang buka kedai bakery. Bulan puasa dibuka juga. Melanggar adat Tarim. Satu keping roti tak ada orang beli. Dia very observe tentang makan buka kat rumah ni. Masak sendiri. Sekeping roti dia tak laku. Kasih kambing makan. Kambing tak puasa, kambing bolehlah makan. Terus ditutup. Terus diikut adat Tarim, second day tutup kedai dia. Sampai puasa 6 baru dibuka. Satu keping pun orang Tarim tak beli. Makanan luar. Tak ada jual tau. Ready cook food tak ada jual langsung kat sana. Tak ada roti pun tak ada. Masak sendiri, nasi sendiri ke, nak bikin roti capati ke, roti Arab ke, roti apa ke, semua home cook. Tak ada beli. Kedai roti pun tutup. Orang Tarim. Saya kau cerita dengan Habib sana, negeri aku pula terbalik Habib. Kalau Ramadan ada nama bazar Ramadan. Macam-macam kuih yang tak ada pun dalam bulan puasa boleh dapat. Kenapa gitu? Dia heran. Kenapa gitu? Ramadan gitu. Dia heran. Kenapa gitu? Pasal dia perakus. Begitu ya. Allah. Sana tak ada tau. Makin Ramadan semua tutup. Tak ada kedai. Bazar-bazar tak ada. Sunyi sepi. Tak ada pasar jual tamar aja. Tamar aja ada jual. Nak menjelang buka tutup. Kalau waktu buka tu, kota Tarim tu macam ghost town. Tak ada manusia, semua dalam rumah. Satu dua kedai untuk orang yang musafir, taxi driver apa semua tu. Apa makan dalam tutup, semua gelap. Tak bagus buka luar sana. Tak ada begitu. Mereka cukup jaga. Subhanallah. Kita bikin Tarim in our own house. Bikin suasana begitu. Ramadan yang khusyuk. Baik ya. Itu tentang bab buka pemakanannya. Kita dah bilang waktunya segera awal. Dan kita bilang apa tadi? Jumlahnya dan segeranya. Jumlahnya dan halalnya. Kita dah sebut ya. Jadi seberapa segera kita buka, yang begitu jangan sampai kita berbuka sampai meluputkan fadilat kita. Sayang ya.
rupanya all this time kita waste kita punya fadilat lapor. Lapor tu besar fadilat tau. Kita waste kita punya fadilat lapor. Kita itu jam kita belum dengar nasihat. Salah siapa? Salah kita. Kau tak hadir kuliah, kau tak belajar. Sekarang nasihat dah sampai pada kita, tolong berubah. Makcik-makcik Batu Pat banyak tau, orang taat tau. Kalau belajar orang really amalkan tau. Alhamdulillah Ustaz, saya tanya macam mana puasa lauknya. Alhamdulillah Ustaz, kita ikut Ustaz cakap satu lauk saja. Alhamdulillah Ustaz, suami pun agree. Alhamdulillah, syukur. Begitu ya. Nanti anda rasa semua begitu ya. Bulan puasa ya. Begitu. Baik. Kemudian mandi kerana mengangkat hadas besar sebelum fajar. Sayugianya malam juga. Dah habis segala atur cara dengan isteri, itu jam juga mandi. Tidur tak Ramadan pun sayugianya malam juga. Jangan tunggu siang. Takut mati pada malam tu. Kalau mati, kita orang mukmin meninggal dunia, Israel datang cabut nyawa, Jibril akan datang menyambut. Israel cabut, Jibril sambut. Tunggu roh kita keluar dengan pada malaikat daripada jannah. Rombongan Jibril tak datang kalau kau mati dalam hadas besar. Paling-paling tidak ambil sembahyang. Jadi kalau tak bulan puasa pun mandi, habis dengan isteri segera mandi. Tidur makruh. Dalam bulan puasa lagi. Dalam bulan puasa mandi lebih-lebih lagi. Jadi masuk ibadat puasa dalam hadas besar boleh sah puasanya, tapi makruh kerana masuk ibadat dengan badan kotor, ya. Kalau pula orang baru pengantin baru, tinggal rumah metul, bilik dia pula dapat bilik tidur yang tak ada bilik mandi kat dapur punya. Habis hari-hari tertentu dia mandi pagi sebelum subuh, hari-hari tertentu macam biasa. Kan malu. Untuk mengelakkan segan, dalam bulan Ramadan kau hari-hari mandi pagi, hari-hari mandi sebelum subuh, hari-hari mandi sebelum subuh, hari-hari mandi sebelum subuh. Jadi tak ada orang nampak, tak ada orang ketara, tak ada orang tahu. Padahal tak ada segan, tak ada apa. Itu memang perkara sepatutnya. Al-maklum, orang baru pengantin baru kan masih segan dengan mentua, dah kemudian tak segan lah. Kalau masih baru-baru kan dengan mentua masih segan, begitu ya. Jadi sebelum fajar mandi setiap hari. Jadi tak takut ketara, tak takut apa. Begitu ya. Baik, mandi sunat dalam bulan puasa ya, sunat dalam bulan puasa. Kemudian membanyakkan bersedekah bagi yang berkemampuan. Adalah sunat menambah perbelanjaan bagi ahli keluarga, ibu bapa, anak isteri. Sebaik-baik sedekah, sabda Nabi, sebaik-baik sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Sayyidina Ali pernah riwayatkan Rasulullah adalah orang paling dermawan terhadap perkara kebajikan, lebih daripada kedermawanannya pada bulan Ramadan ketika ditemui oleh Jibril. Sebelum zaman dapat wahyu pun, Nabi bulan Ramadan dah cukup. Bulan Ramadan tu dah penghulu bulan dari zaman dulu ya. Orang-orang Arab dah jaga dengan bulan Ramadan walaupun belum ada hukum puasa. Belum dapat Islam sekalipun. Ramadan dah kira satu bulan yang dimuliakan orang dari zaman dahulu, zaman jahiliah pun. Atuk Nabi sendiri Abdul Muttalib kalau bulan Ramadan dia hilang, tak ada di Mekah. Mana dia pergi? Dia pergi ke Syaib di kaki-kaki bukit sekitaran Mekah untuk bagi derma kepada kaum keluarganya, orang-orang Quraisy yang susah-susah, yang janda-janda, dia bagi derma. Dia bagi derma. Abdul Muttalib zaman jahiliah. Nabi sebelum Ramadan, sebelum dapat wahyu pun, kita jangan sebut Nabi belum Islam lah. Nabi dari awal Nabi sudah statusnya Rasulullah. Tak boleh sebut Nabi sebelum Islam, tak ada ya. Nabi orang lain sebelum Islam, zaman boleh sebut sebelum Islam. Nabi Muhammad tak boleh sebut Nabi sebelum Islam, tak ada ya. Nabi kita sebelum lahir Allah Ta'ala ciptakan awal statusnya Rasulullah. Maka Nabi sebelum dapat wahyu sekalipun, Nabi bulan Ramadan dah dermawan. Lebih lagi dermawanannya apabila ditemui Jibril yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada hari pertabalannya tu, lepas pada itu lebih-lebih kedermawanannya. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan Nabi punya kedermawanan macam angin lalu. Apa sampai pada Nabi aja keluar, sampai Nabi keluar. Dalam bulan puasa lebih lagi, tak tahu macam mana lagi punya dermawannya Nabi dalam bulan puasa. Seafdal-afdal sedekah ialah dalam bulan Ramadan. Maka nak bulan Ramadan mesti ada bajet. Kan ada bajet kan, kita jaga ketua keluarga, jangan tak ada bajet, belanja suka-suka. Pelokek jangan, boros pun jangan. Ada bajet untuk duit dapur sekian, duit belanja raya sekian.
duit kuih raya sekian, duit lauk sekian, duit apa minyak raya sekian, duit langsir, duit kushin. Jangan tinggal duit sedekah. Jangan tinggal duit sedekah, mesti ada bajet untuk sedekah. Walau sedikit sekalipun mesti ada bajet untuk sedekah. Dan untuk sedekah tak perlu nak runding dengan isteri. Dia tahu gelang dia dah cukup, rendang dia dah cukup, langsir dia dah cukup, sudah. Tak perlu nak runding dengan isteri. Abang rasa nak derma lah bulan puasa ni. Ya bang, berapa bang? Lebih kurang dalam 2,000. 2,000 bang. Amboi. Besok nanti dia bongkar segala lemari. Tengok bang, periuk pun dah sompek bang, kusin pun dah koyak bang. Kita lama tak tukar. Duit derma tu masuk sana, masuk sini, padahal kau dah cukupkan pun semua dah. Kau dah cukupkan semua tu, ada saja dia minta keteringin rasa dia bang nak beli kuali yang bagus bang, kuali yang tak melekat. Lagi satu lagi bagus, kalau kuali banting tak pecah. Datang macam-macam dia punya kepingin dia begitu. Nak bagi 2,000 lah, saya bagi RM20. Rosak program kau. Jangan ngada-ngada. Datang kau punya alim. Nak sedekah pun ronding dengan bini. Orang main judi pun tak ronding dengan bini lah. Abang rasa nak main judi. Tak ada. Dia tak peduli bini dia kurus kering ke, anak dia tak bayar yuran ke, dia main judi, dia main judi. Berani. Tu main judi jangan kau ikut. Tapi beraninya tu kau ikut. Main judi pun tak ronding dengan isteri, kau nak sedekah ronding dengan isteri, datang kau punya alim. Jangan. Di antara perkara yang tak perlu ronding dengan isteri, ingat, anda laki-laki. Jadi kena ikut prosedur laki-laki. Benda perkara tak perlu ronding dengan isteri. Gaji anda berapa, simpanan anda berapa, derma anda kepada siapa dan berapa, tak perlu kasih tahu. Nanti buat mereka cemburu. Ya, tak perlu kasih tahu. Nanti dia punya dah cukup, dia punya semua cukup, gelang, kalung, makan, pakaian semua cukup. Nak beri siapa pun tak tahu. Rasulullah berekar-ekar ladang tamarnya, berkati-kati emasnya, beribu-ribu kambingnya, ditaksir sedang bakar lepas wafat Nabi. Sri Fatimah datang tuntut, dia kan masih ada, dia tak tahu apa dia derma. Anaknya Fatimah pun Nabi tak bilang berapa Nabi berderma. Begitu ya. Fatimah tuntut, dia kan masih ada lah pusaka bapaknya. Senang Bakar bilang, kami dengar Nabi mengatakan apa, kami pada Nabi tidak ada pusakai, wahai Siti Fatimah. Siti Fatimah datang dengan Sina Ali tuntut, dan ditaksirkan tak ada lagi apa pun Siti Fatimah, yang ada baju besi ayah kau masih dalam gadaian. Allah. Rasulullah derma Siti Fatimah pun Rasulullah tak bilang. Kalau kita kan, abah ni nak derma sedikit lah, betul amboi, abah ni bukan main. Tak payah. Nak boleh sekali-sekali test isteri anda. Abang rasa nak derma, dah hantar 1,800 dah hantar ke masjid. Abang nak derma kat masjid, bulan Ramadan ni ada rezeki sikit. Berapa bang nak kasih bang? 200 bang. Saya nak beli selendang lah, nak gitu gini. Alamak, 200 boleh nak kerok. Nasib baik aku dah kasih 1,800. Termahak bini aku ya. Nasib baik. Okeylah abang kasih, tak jadi 200 lah, 20. Bang belikan awak selendang ya. Tapi padahal abang dah kasih 1,800 tanpa, without her knowing, dah kasih ya. Begitu ya. Karena apa? Isteri yang baik. 200 bang, saya nak cakap takut awak kecil hati. Gaji awak besar bang. 2,000 pun tak apa bang. Alhamdulillah, isteri yang memahami jiwaku. Tanpa aku cakap dia tahu aku nak bagi 2,000. Begitu macam ya. Kalau gitu boleh ajak ronding punya bini. Tahun depan ajak ronding. Kalau tak gitu jangan ajak ronding. Banyak-banyak dengan dia boleh pakat untuk buat seronding. Tak payah nak buat derma, tak payah nak ronding. Begitu. Dah habis cerita. Jadi derma. Anak derma mana paling afdal? Rumah anak yatim ke rumah satuan orang miskin? Mana lagi afdal? Rumah mana? Rumah yatim ke rumah kebajikan orang miskin? Rumah mana paling afdal? Mak bapak kita dulu. Mak bapak dulu. Jangan lupa, mak bapak dah meninggal, masuk tabung masjid atas nama mak bapak dalam bulan Ramadan ya. Mak bapak kita dulu. Duit raya lain, duit puasa mak ni, duit puasa mak hantar duit puasa walau sikit sekalipun. Jangan bilang kita ni macam mana nak bagi, kita dah sendiri, dah berkeluarga. Engkau berkeluarga ya. Mak bapak engkau siapa dia punya keluarga? Mak bapak kita beri, mak bapak kita. Jangan, mak bapak kita nombor satu dahulu ya. Dan anak isteri pun lebihkan. Jangan pelokek dalam bulan puasa. Bukan maknanya kau lebihkan untuk makanan dia orang. Lebihkan untuk apa? Lebihkan untuk dia boleh derma.
Lebihkan jadi isteri kalau masak bubur kacang lebih sikit, dia boleh kasih jiran-jiran sebelah. Bukakan, awak nak beli lebih sikit pun boleh masak untuk jiran sebelah. Untuk kita sederhana, tapi masak untuk jiran-jiran pun boleh kasih, boleh begitu ya. Jadi lebihkan belanja untuk anak isteri dalam bulan puasa, sunnah ya, sunnah. Dan mesti ada bajet for derma dalam bulan puasa. Jangan tak ada bajet. Jangan tak ada bajet ya, jangan tak ada bajet. Begitu ya. Baik, banyakkan sedekah. Baik, dan tak ada sedekah lagi yang digalakkan apa? Beri orang buka puasa. Nanti kita sampai sini. Nanti kalau saya tanya sampai mana, kita sampai muka 15, sunnah kurangkan bersedap-sedapan. Baik, memberikan buka puasa. Siapa beri orang buka puasa dengan rezeki yang halal, dengan niat yang ikhlas, dia dapat pahala orang itu tanpa mengurangi pahala dia. Tiga orang dah dapat. Pahala puasa tu berapa besar? Pahala puasa tu di sisi Allah tak ada kira ganjarannya. Pahala puasa. Kita berikan kepada orang buka puasa, kita dapat pahala macam dia punya dapat. Macam dia punya dapat. Kemudian pada malam Lailatul Qadar, malaikat turun berjuta-juta ucap salam dengan manusia. Setengah orang bahkan dijabat oleh malaikat. Setengah orang dijabat oleh Jibril sendiri. Barang siapa dijabat oleh Jibril pada malam Lailatul Qadar, air mata dia akan bercucuran. Tanda dosa dia dah dibilas. Siapa tu? Orang yang beri makan orang buka puasa. Jangan bimbang, Lailatul Qadar tu di sisi Allah. Taruh Lailatul Qadar malam 21. Awak pula beri buka orang puasa malam 27. Alamak, dah terlepas lah aku beri buka. Kau jangan bimbang, di sisi Allah Ta'ala tak ada yang before, tak ada yang after. Semuanya dalam ilmu Allah Ta'ala. Lailatul Qadar happen to be malam pertama. Mungkin tak? Mungkin Lailatul Qadar malam pertama. Kau beri buka puasa orang malam penghabisan. Allah Ta'ala tahulah nak aturkan. Kau jangan bimbang. Pokoknya beri orang buka puasa. Dan beri orang buka puasa, ulama khilaf. Sama ada yang dibatalkan buka dia tu dengan tamar. Kan tamar? Lepas tu banyak orang puasa orang kasih tamar. Ataupun yang mengenyangkan dengan juadah. Ada mengatakan yang tamar, ada mengatakan yang mengenyangkan. Maka ulama bilang ambil dua-dua, everything, yang makan, yang batalkan, yang mengenyangkan dan yang menyegarkan minuman, semua sekali, pakaliau kata Cina. Iaitu bolot semua sekali. Iaitu macam mana? Panggil orang buka rumah kita, bikin majlis buka puasa. Jadi afdalnya kalau kita hadir majlis buka, orang jemput buka puasa, jiran kita jemput buka puasa, jangan kau bawa makanan ekstra. Orang bawa jemput buka puasa, kau datang bawa mi goreng, datang bawa kuih-kuih, bawa jemput-jemput. Jangan kacau pahala dia. Dia nak bolot pahala. Kalau orang jemput kita buka puasa nak bawa buah tangan, kalau orang bawa buah tangan makanan, kau jangan keluarkan, biarkan. Dah habis orang balik baru kasih bungkus. Ini tadi orang pula ada bawa ya. Jadi buka satu makanan orang bawa, kau jangan keluarkan. Kau bolot pahala semua. Begitu ya. Kalau orang nak buka puasa kat rumah kita, kita nak pergi buka rumah orang, nak bawa buah tangan, bawa yang benda tak perlu keluarkan pada waktu itu. Seperti apa? Bawa sirap, dia tak payah keluarkan waktu itu. Seperti bawa apa? Kuih tart untuk hari raya, dia tak payah keluarkan hari itu. Bawakan apa? Any souvenirs lah. Alas meja ke apa, beli daripada KL, ini sikit buah tangan. Tapi jangan bawa makanan yang boleh kacau pahala dia. Kalau orang Arab marah tau. Orang Arab kat Mekah dia dah saji semua, orang makan kat saprah dia, kita tahu kau keluarkan roti kau simpan. Kau nak kau buka saprah kau sendiri. Aku ni semua untuk aku nak bolot pahala. Begitu ya, begitu. Kalau bikin buka puasa bulan Ramadan, kasih orang buka puasa. Jangan lupa. Ada ayam golek, ada kambing golek, macam-macam semuanya ya. Dan jangan lupa pasang kanopi, kasih orang makan nasi berani piuk sebegini. Tak mesti begitu. Panggil 2-3 orang pun jadilah. Panggil 2-3 orang buka puasa, jemput datang rumah saya ya. Awak klik ada 3-4 orang, panggil 3-4 orang datang, your very close friend ya. Close friend. Yang tak dipanggil datang kecil hati sekejap, close friend. Hello, besok buka rumah aku ya. Ada majlis, bukan majlis. Aku panggil kau 2-3 orang pun nak pahala lah. 2-3 orang jadi. Jangan bawa apa-apa ya. Jangan bawa apa-apa. Makanlah lauk-lauk biasa. Nasi, ayam, biasalah begitu. Apa-apa yang patut, lauk-lauk biasa kita 2-3 orang. Cukuplah dia makan. Tiap-tiap tahun buat. Tiap-tiap tahun buat begitu ya.
rebut semua. Bagi tamar, ada bagi tamar. Hantar munjung rumah orang semangkuk-semangkuk, ada juga awak buat. Panggil orang datang rumah pun ada juga awak buat. Rebut in whatever bidang yang boleh dapat buka puasa. Tabung Ramadan buka puasa pun awak ada masukkan juga. Jadi cuba rebut, mudah-mudahan sini dapat, sini dapat, sini dapat, sini dapat. Tak tahu yang mana satu kan. Rebut semuanya tu. Nah, sampai saya suka suggest, tapi Kak Batu Pahat tak boleh bikin. Tak boleh bikin. Kenapa? Tak boleh bikin lah. Iaitu apa? KL boleh, Singapura boleh. Saya dah tanya KL last week. Orang boleh. Iaitu apa? Waktu buka, kau beli epok-epok ke gitu, 15. Kau bikin 15 paket. Epok-epok, tamar 3 butir, air kotak. Kau tunggu kat stesen MRT. Sebab itu Batu Hat tak boleh sebab tak ada stesen MRT. Begitu ya. Tunggu kat stesen MRT. Sebab MRT ni tak boleh makan. Kalau dah maghrib orang keluar jalan laju tu mak ni dia belum makan. Dia turun saja, pasti akan 10-15 paket cukup lah. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Dia pun berhenti sekejap dia makan. Dapat pahala. Dapat pahala. Dapat pahala. Kalau sebulan ada orang KL, orang Singapura, bikinlah. Tak banyak, 10-15 paket jadilah. Dapat sekali 2 kali dalam Ramadan, jadilah. Begitu ya. Jadi itu dalam bulan puasa. Bagi orang buka puasa nanti ada dijabat oleh Jibril ya. Tak mesti panggil ramai-ramai orang. Walau sedikit pun jadilah 4-5 orang, 2-3 orang pun jadilah. Saya PKP saya panggil 2 orang depan, orang sebelah buka rumah. Dah sikit jadilah 2 orang aja datang tamu rumah saya buka puasa. Begitu. Tapi mesti kena buat. Begitu. Begitulah, semoga Allah Taala merahmati kita. Selamat menyambut bulan Ramadan ya. Rebut segala pahala dalam bulan Ramadan. Insya-Allah petang kita akan baca sunah-sunah poin yang lagi 2 lagi ya. Sunah meninggalkan kesedapan dan menambah ibadat seperti membaca Al-Quran semuanya ya. Insya-Allah. Kita jumpa lagi. Tuan-tuan tolong ikuti ya. Kasih title dia kuliah Ramadan apalah, siri 1, siri 2, siri 3. Kita tengok ya. Wallahu alam bissawab.